Pada 14 September 2017, Malaysia digemparkan dengan kejadian kebakaran yang menyayat hati ribuan orang. Tragedi ini meragut nyawa beberapa orang pelajar dan guru di Pusat Tahfiz Ittifaqiah di Kuala Lumpur. Tragedi kebakaran Pusat Tahfiz ini dikatakan mempunyai unsur dendam, namun tercetusnya masalah lain apabila diketahui bahawa Pusat Tahfiz tersebut tidak mempunyai lesen yang sah. Adakah ia benar? Ayuh kita rungkai kejadian sebenar yang berlaku. Kronologi tragedi kejadian kebakaran Pusat Tahfiz Ittifaqiah. Pada sekitar jam 5 pagi, pihak bomba dikejutkan dengan satu panggilan kecemasan memaklumkan sebuah bangunan Pusat Tahfiz terbakar. Mangsa yang terlibat dalam kejadian itu dipercayai sedang tidur sebelum terdengar jeritan rakannya yang lain dan menyedari api semakin marak di bangunan asrama. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Amar Singh Ishar Singh berkata, ketika kejadian berlaku pintu keluar terhalang dengan api yang marak sehingga menyebabkan mangsa terperangkap di dalam bangunan Pusat Tahfiz. Tambahan pula, tingkap di seluruh bangunan itu juga dihalang dengan jeriji yang menyebabkan mangsa kebakaran sukar untuk keluar menyelamatkan diri mereka. Pada waktu itu, penduduk sekitar kurang peka dengan insiden kebakaran yang berlaku namun tersedar selepas terdengar jeritan mangsa. Semasa kejadian berlaku, dikatakan bahawa tiada saksi yang melihat punca terjadinya kebakaran ini. Seramai 21 pelajar dan 2 warden Pusat Tahfiz dilaporkan telah meninggal di tempat kejadian manakala 7 orang terselamat. Dalam kejadian ini, seramai 7 remaja lelaki berusia antara 11 hingga 18 tahun telah dituduh dan ditahan polis bagi membantu siasatan berkaitan dengan kes kebakaran Pusat Tahfiz ini. Dendam sekumpulan budak nakal punca utama kejadian kebakaran. Pada awalnya, pasukan bomba mengesyaki bahawa kebakaran berlaku disebabkan oleh litar pintas di Pusat Tahfiz. Pegawai Jabatan Bomba telah mengumpul bahan bukti di lokasi kejadian dan menghantar bahan tersebut di Makmal Penyiasatan Kebakaran Kuala Lumpur untuk mengetahui punca kebakaran. Hasil dari analisis bahan bukti mendapati tiada sebarang litar pintas berlaku, namun terdapat silinder gas petroleum cair, LPG, pada bahan bukti yang menjadi punca kebakaran berlaku. Ahli forensik mengesyaki kejadian kebakaran berlaku dengan sengaja dan melibatkan unsur dendam. Tambahan pula, hasil pemeriksaan CCTV dari 5 stesen minyak terdekat juga mendapati 2 remaja lelaki yang mencurigakan dilihat membeli minyak petrol pada jam 1.30 pagi iaitu beberapa jam sebelum kebakaran berlaku. Hasil siasatan mendapati 2 remaja lelaki yang berusia 16 tahun terlibat dalam kejadian ini. Remaja terbabit didakwa mengikut Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan kerana didakwa dengan 22 pertuduhan. Bagaimanapun, Seksyen 97(1) Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan pesalah di bawah umur 18 tahun tidak boleh dikenakan hukuman mati dan boleh diganti dengan hukuman penjara selama diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong seperti yang diperuntukkan Seksyen 97(2) Akta Sama. Manakala Akta Seksyen 94 juga memberi kuasa kepada mahkamah untuk memerintahkan ibu bapa atau penjaga dikenakan denda atau pampasan. Implikasi kejadian kebakaran Pusat Tahfiz. Setelah 6 tahun kejadian ini berlaku, pihak kerajaan telah meletakkan satu garis panduan keselamatan yang mewajibkan seluruh pusat tahfiz untuk mengikutinya bagi mengelakkan kejadian itu berulang. Selain itu, Sultan Selangor juga mengarahkan penutupan jika terdapat pusat tahfiz yang tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan. Implikasi ini sangat besar sehingga membawa banyak perubahan dalam institusi pendidikan. Kejadian ini turut mendapat liputan di luar negara, sehingga berita Al Jazeera menyifatkan insiden tersebut sebagai kebakaran paling dahsyat dalam beberapa dekad di Malaysia. Dalam kejadian yang mengerikan ini, kita telah menyaksikan kehancuran dan penderitaan yang tak dilupakan. Peristiwa kebakaran Pusat Tahfiz Ittifaqiah telah menjadi sejarah hitam bagi seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali kepada keluarga mangsa yang turut kehilangan orang tersayang. Tragedi kebakaran ini adalah peringatan tentang pentingnya undang-undang dan pemantauan daripada pihak berwajib. Setiap masyarakat perlu bekerjasama untuk mengatasi masalah sosial yang melibatkan kes jenayah. Semoga mangsa yang terlibat dengan kebakaran mendapat kebahagiaan di akhirat, dan juga semoga kita dapat menjaga diri dan akhlak supaya tragedi ini tidak berulang di masa depan.